Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah pagi ini Kak Bada cuba berkongsi sedikit tentang panduan penggunaan salah satu buku di dalam siri Si Kecil Berfikir. Buku yang akan kita kongsikan pagi ini adalah Kenapa Iman Bersedih. Alhamdulillah. Untuk memulakannya, Kak Wada bacakan dulu cerita ni untuk kita lebih faham. Kita baca sama-sama insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Iman bersedih? Dari jauh, Iman nampak Zul memegang sekeping coklat yang besar. Dah lama Iman teringin untuk makan coklat seperti itu. Kenapa Zul saja yang dapat? Iman rasa sedih. Sambil bersandar pada Mika, Iman mengadu. Mika, semalam saya yang minta coklat itu pada ibu. Tapi hari ini Zul yang dapat. Saya tidak dapat. Sebelum ini saya minta baju berwarna biru. Baju baru berwarna biru. Saya tidak dapat. Saya juga pernah minta untuk naik kapal terbang. Saya tidak dapat. Saya minta pada ayah untuk belikan teddy bear yang besar. Saya tidak dapat. Hari ini Zul dapat coklat, tapi saya tidak dapat. Saya sedih, Mika, adu Iman pada gajah kesayangannya. Mika menyentuh Iman dengan belalainya, lembut, seolah seorang ibu memujuk. Iman terus teringat pesan ibu. Jika kita rasa sedih, kita mesti beritahu ahli keluarga. Jangan bersedih seorang diri. Iman nampak Zul datang ke arahnya. Iman bertekad, mahu beritahu Zul yang dia rasa sedih. Dia juga mahu tahu kenapa dia tidak dapat coklat itu. Zul, saya rasa sedih. Kenapa saya tidak dapat coklat macam kamu? Oh, ini bukan coklat saya. Ini coklat kamu, Iman. Jawab Zul penuh ceria. Ibu beri pada saya untuk bawakan pada kamu, terang Zul. Masya Allah, baiknya kamu Zul. Tolong bawakan coklat untuk saya. Baiknya ibu, belikan coklat untuk saya. Sambut Iman penuh gembira. Maaf ya Mika, tadi saya tidak menjaga mulut saya. Saya tak mahu merungut lagi. Saya pun mahu jadi baik macam ibu dan Zul, kata Iman penuh bersemangat. Iyo, iyo. Mika turut gembira. Habis. Ceritanya. Itulah ceritanya. Jadi, bila kita membacakan, Kak Wada mungkin ambil masa dalam 2 minit begitu sahaja. Tapi bila kita membacakan kepada anak, kita akan banyak memanfaatkan visual. Gambar-gambar ni kita akan bersembang-sembang bersama anak. Selalunya kita baca sekali lalu dan kemudian kita tengok, bincang sama-sama. Contoh bila tengok, wah Zul ada coklat yang besar. Anak-anak pernah tak makan coklat yang besar kan? Coklat apa kan? Kita bincangkan. Dan bila kita kata Iman bersedih contohnya, kita boleh tunjuk. Nampak tak muka Iman? Sedih nampak kan? Ada tak kawan-kawan kita kat sini yang mukanya sedih macam ni? Maknanya bila kita bacakan untuk anak, kita akan sentiasa berbincang juga tentang lukisan-lukisan yang ada ni. So dengan anak ni kadang-kadang boleh jadi 10 ke 15 minit pembacaan cerita itu. Walaupun kalau kita dewasa mungkin dalam 2 minit setengah je. Dan seterusnya, lepas kita dah bincang dengan anak sembang begitu, kita manfaatkanlah soalan-soalan di belakang buku ini, kerana di sini ada misi yang sangat besar. Contoh soalannya kat sini, statement nombor 1, Iman rasa sedih bila dia fikirkan apa yang dia tidak dapat. Betul atau salah? Biasanya anak tahulah memang Iman tadi sedih sebab dia selalu dia fikirkan apa yang dia tak dapat. So jawapan dia betul. Dia sedih sebab fikir apa yang dia tak dapat. Jadi kita boleh bagi tahu anak, memang
Kalau kita fikirkan benda-benda yang kita tak ada, benda-benda yang kita belum dapat, kita akan rasa sedih. Sebab tu, kalau kita mahu jadi orang yang gembira, fikirkan selalu pada benda-benda yang kita ada, kan? Benda-benda yang kita telah diberikan oleh Allah kepada kita, ada banyak. Sebab tu di hujung soalan ni, dalam buku ni, kita minta soalannya, mari kita sebutkan 10 perkara yang Allah telah berikan pada kita. Alhamdulillah. Kita nak ajar anak untuk pandai mencari perkara-perkara baik dalam kehidupannya yang boleh memberi semangat dan kegembiraan. Ini salah satu cara mengurus emosi yang kita mahu kenalkan kepada anak. Seperti juga tadi bila dia teringat pesan ibu kata kalau sedih jangan sedih seorang diri, mesti bercerita kepada ahli keluarga. Itu juga panduan yang kita nak mula dedahkan kepada anak kecil ni. Ada masalah, rasa sedih, kecewa, bersembang, bercerita, berbincang, kan? Jadi melalui cerita ni kita sedang mula menanamkan pengurusan emosi yang baik kepada anak. Soalan kedua kat sini, contoh soalan yang kedua ada kat sini. Agaknya kenapa Iman tidak dapat teddy bear yang Iman inginkan? A. Teddy bear itu mahal. B. Iman sudah ada teddy bear yang lain. C. Bincangkan, cadangkan jawapan-jawapan yang lain. Jadi daripada soalan ni sebenarnya kita nak ajar anak, kalau tengok gambar ni pun teddy bearnya, tengok teddy bear dia, gambar teddy bear dia. Teddy bear ni kan, RM500 kan. Mungkin juga teddy bear tu mahal. Ada orang mungkin RM500 pada dia tak mahal, tapi normal kita kata beli teddy bear RM500 tu macam mahal. Mungkin sebab dia mahal. Tapi mungkin juga kalau ibu ayah Iman ni sebenarnya kaya, tak ada masalah. Mungkin juga sebab Iman dah banyak teddy bear, kan? Kemudian kita kata cadangkan jawapan yang lain, sebab dia boleh ada banyak jawapan. Kita nak beritahu anak dalam hidup ini bukan hanya ada ABC, tapi dia ada banyak possibilities, kemungkinan-kemungkinan yang lain. Mungkin sebab abang baru masuk asrama, jadi duit kena mendahulukan. Duit tu kena didahulukan untuk abang, kan? Mungkin ibu sudah merancang nak bagi teddy bear tu masa birthday Iman nanti, kan, contohnya. Jadi kita mahu anak terbuka untuk membina sangka baik, dan belajar untuk menghadapi kehidupan ini dengan logik, bahawa ada banyak sebab, untuk bila kita tak dapat sesuatu, ada banyak sebab. Bukan hanya kerana orang tak sayang kita, contohnya, kan? Ibu ayah selalu sayangkan kita, tapi kalau dia tak memberi sesuatu tu, tentu ada sebab. Jadi kita nak biasakan anak berfikir secara logik dan positif, insyaAllah. Jadi melalui buku ini, kita harap kita sedang membina cara berfikir dan juga kepintaran mengurus emosi secara positif. Kita nak anak belajar membina self-talk yang baik. Jadi walaupun buku ini nampak ringkas, buku kecil tapi membawa misi besar. InsyaAllah bila kita manfaatkan dengan baik. Jadi insyaAllah Kak Pada harap panduan penggunaan buku untuk siri Si Kecil Berfikir ni, kita akan teruskan lagi. Moga perbincangan tentang buku ini membantu ibu ayah dan juga guru untuk sama-sama menikmati buku ini, to enjoy the book with your child, with your children, insyaAllah. Setakat itu dulu. Terima kasih banyak. Maaf zahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.